Kembali bersama BIS Malaysia. Kadar penyertaan tenaga buruh wanita di dalam negara adalah 55.8% dan ini jauh berbanding lelaki yang berada pada 81.9%. Untuk mengupas lanjut, ahli ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan masih lagi di talian bersama saya, Puan Nurul Sakinah. Apa yang perlu difahami mengenai kedudukan Malaysia di kalangan negara serantau dan sejauh mana data kadar penyertaan tenaga buruh yang saya sebutkan tadi merugikan negara? Okey, terima kasih Puan Heza atas soalan tersebut. So kalau kita nampak sekarang, peningkatan wanita dalam pekerjaan adalah disebabkan peningkatan wanita dalam pendidikan. Selain itu juga, kalau kita nak bandingkan Malaysia punya kadar penyertaan tenaga buruh wanita dan juga negara lain menunjukkan bahawa tidaklah merugikan negara bila mana tidak ramai wanita dalam pekerjaan. Sebab kalau kita bandingkan negara kita dengan Jepun, Jepun hanya mempunyai kadar tenaga buruh wanita sebanyak 54% sahaja pada tahun 2022. Tapi kalau Malaysia telah mencapai 56% kadar penyertaan wanita di dalam pasaran buruh. So nak katanya kat sini, kalau kita Jepun yang negara maju tapi hanya 54% je wanita yang bekerja, tapi dia orang dah mencapai negara maju. So nak katanya penyertaan tenaga buruh wanita dalam pekerjaan tidaklah menentukan semata-mata menentukan kedudukan negara Malaysia, tapi dengan adanya teknologi dan juga penciptaan pekerjaan yang lebih berteknologi tinggi dan sebagainya, itulah yang menyebabkan negara kita mampu untuk mencapai negara maju. So nak kata kat sini peningkatan tenaga buruh wanita di Malaysia amat berangsangkan berbanding dengan negara ASEAN lain. Tapi kalau nak bandingkan pula dengan negara Singapura, kadar penyertaan tenaga buruh mereka adalah 63%, which is sangat tinggi lah berbanding dengan negara ASEAN lain. So nak kata kalau kita nak mencapai tahap Singapura tu ambil masa yang amat lama lah untuk capai 63%, sebab sasaran dalam RMK 2025 pun hanyalah sebanyak 59%. Tapi nak kata pertumbuhan ini amat memberangsangkan lah berbanding dengan negara ASEAN lain. Baik, kalau bercakap mengenai trend tenaga buruh ataupun tenaga kerja wanita, kita tidak boleh lari daripada bercakap juga soal gaji. Dan kalau berdasarkan nisbah gaji, bagi setiap RM100 gaji pekerja lelaki, wanita di dalam negara di Malaysia hanya menerima RM66.67. Ini data daripada DOSEM sendiri. Ini bermakna pekerja wanita menerima gaji 33% lebih rendah berbanding lelaki. Puan Nurul, apa yang kita perlu fahami mengenai nisbah ini? Okey, kalau kita tengok dari segi pendapatan pekerja pula dibanding antara wanita dan lelaki, memang hakikatnya kalau dari segi pendapatan memang lelaki akan earn more than women lah. Hal ini disebabkan beberapa faktor. So antara faktornya adalah kadar penyertaan tenaga buruh wanita yang rendah menyebabkan pendapatan wanita pun rendah. Dan selain daripada itu adalah jenis pekerjaan yang diceburi wanita juga mempengaruhi pendapatan mereka. Dan baru-baru ini dalam satu kajian polisi berkenaan dengan gender wage gap menunjukkan bahawa antara punca pendapatan wanita dan lelaki ini rendah selain daripada faktor diskriminasi adalah disebabkan wanita bekerja, masa mereka bekerja lebih rendah berbanding dengan lelaki. So nak katanya wanita mungkin akan ambil cuti yang panjang apabila sedang bersalin dan lelaki tidak. Dan ada juga jenis pekerjaan yang menggalakkan wanita untuk bekerja dengan lebih fleksibel, tetapi ada pekerjaan yang tidak boleh menyebabkan kadar pendapatan itu berbeza. Jadi nak katanya disebabkan itulah antara punca menyebabkan pendapatan itu rendah. Baik, kalau tengok dari segi pekerjaan pula, ada je pekerjaan yang menyebabkan wanita mendapat gaji lebih tinggi pada wanita. So dia depends on jenis pekerjaan dan juga di tempat dia bekerja lah. Kalau berdasarkan data-data ini, sudah pasti ada banyak ruang untuk dipertingkat kalau dari segi kadar tenaga buruh wanita di Malaysia. Untuk itu, dalam 40 saat terakhir perkongsian topik petang ini, mungkin ada cadangan ataupun penambahbaikan dasar dan mungkin pendekatan yang lebih holistik yang belum lagi dilaksana sebelum ini, wajar untuk diperkasa dalam meningkatkan penyertaan tenaga kerja wanita di Malaysia. Okey, so saya rasa antara banyak diskusi yang telah diadakan bersama dengan stakeholders untuk menggalakkan lagi wanita bekerja adalah first of all adalah untuk mengamalkan waktu kerja yang fleksibel. So kalau untuk syarikat manufacturing ataupun logistik atau services, ada syarikat yang sukar untuk mengamalkan
waktu kerja yang fleksibel. Tapi terdapat sebuah syarikat yang di mana walaupun dia adalah syarikat logistik, dia amalkan waktu kerja fleksibel untuk sementara anak belajar, ibu bekerja. So dia ambil suri rumah ni bekerja dengan shift. So pagi sampai tengah hari dan tengah hari sampai petang. So inilah menggalakkan lagi wanita bekerja supaya fleksibiliti itulah yang menyebabkan wanita senang bekerja lah. So bila mana ada fleksibiliti itulah boleh meningkatkan lagi wanita bekerja dan menyumbang kepada pendapatan negara dan juga pendapatan diri dia sendiri. Baik, Puan Nurul, terima kasih untuk perkongsian ringkas dan padat mengenai trend tenaga buruh wanita itu tadi. Dan Base Malaysia berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami. Saya Hazel Desmond, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.